Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita meneruskan siri perkongsian kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita bersama dengan Sayyiduna Abdullah bin Jahash, iaitu awwalu man du'iya bi amiril mu'minin, sahabat pertama atau orang yang pertama yang dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sahabat yang kita akan berkongsi tentang kisah hidupnya ini ialah salah seorang di kalangan para sahabat yang terawal memeluk Islam. Beliau juga orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui qarabah. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib adalah ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kakak kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, dia juga adalah abang ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini adiknya yang bernama Zainab binti Jahash. Dan dia adalah orang yang pertama juga yang diberi tugasan atau uqidalahu liwa, diberi satu bendera untuk dibawa ke medan perang, walaupun pada asalnya tidaklah direncanakan peperangan. Dialah yang bernama Abdullah bin Jahash al-Asadi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Sayyidina Abdullah bin Jahash memeluk Islam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di rumah Al-Arqam. Maka dia di antara yang terawal, maknanya yang dibilang dengan jari sahabat-sahabat yang memeluk Islam, percaya, yakin dan berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, dan beliau bukan orang yang asing dengan hijrah, kerana Sayyidina Abdullah bin Jahash di antara sahabat yang pernah berhijrah ke Habasyah yang kali pertama, kemudian pulang kerana ditipu oleh Quraisy dan terus menetap di Mekah, menanggung keperitan dan azab daripada Quraisy. Apabila dengar sahaja izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, membawa agama mereka, menyelamatkan diri mereka serta mencari ruang dan suasana yang lebih baik untuk beribadah, beliau dengan seluruh ahli keluarganya yang mewujudkan sebuah perkampungan kecil. Maknanya Sayyidina Abdullah bin Jahash ni atau keluarga Ibn Jahash ini, mereka macam ada satu kampung khusus kat mereka di Mekah. Bila Nabi izin hijrah, terus dia, anak beranak dia apa semua, satu kampung keluar pergi berhijrah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan dia adalah orang yang kedua yang sampai ke Madinah sebagai muhajir, selepas yang pertama ialah Sayyiduna Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila mereka meninggalkan sahaja kota Mekah, para pembesar Quraisy, pembesar Quraisy ni kejar mereka. Bila duk dengar bunyi-bunyi di hujung telinga mereka, orang Madinah bersedia untuk terima orang Islam, Nabi pun bersiap sedia untuk berhijrah, mereka kuih kerap meronda. Raja mereka meronda ya.
Kalau jumpa tengah bersiap, mereka akan rampas, mereka akan halang. Seperti mana Sayyidina Abu Salamah, insyaAllah kita akan baca kisah hidup dia juga. Tengah dia duduk bersiap nak keluar, Quraisy mai, adik-beradik sebelah isteri dia mai, tangkap, pegang isteri dia, tangkap anak dia sehingga tangan anaknya disebut terkehel. Kerana apa? Duk lawan tarik antara ayah dengan keluarga sebelah isteri dia Ummu Salamah. Lalu mereka hanya membebaskan Abu Salamah seorang sahaja berhijrah, sedang isterinya dan anaknya berada di kota Mekah. Sampai mereka ke kampung Bani Jahash. Lalu didapati oleh Abu Jahal dan juga pembesar Quraisy yang lain, kampung ni senyap sunyi. Tak ada apa. Dia pergi ke satu rumah demi satu rumah. Ketuk tak ada siapa jawab. Buka pintu tengok tak ada orang. Sehinggalah mereka sampai ke rumah Sayyidina Abdullah bin Jahash. Bila dia ketuk rumah dia, dia pun tak ada yakinlah mereka bahawa satu kampung ini Bani Jahash telah berhijrah ke Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan numpan dirahmati Allah. Sayyidina Abdullah bin Jahash orang yang berada. Jadi rumah dia agak besar, elok, dan di dalamnya banyak barang-barang yang berharga. Lalu Abu Jahal dia masuk ke dalam rumah Sayyidina Abdullah bin Jahash, diikuti oleh pembesar-pembesar yang lain, lalu merampas dan mengambil harta-harta yang ada di dalam rumah Sayyidina Abdullah bin Jahash. Tuan-tuan numpan dirahmati Allah. Ini halnya orang-orang yang sudah ada duit, yang dah kaya, ada jawatan. Bukan mereka ni tak ada apa. Mereka meniaga, ada kebun, ada hamba yang ramai. Tapi kalau nampak ada harta lain yang boleh tambah, walau melalui jalan yang tidak sah, mereka akan tambah. Sebab itu tuan-tuan, kita tak heranlah yang duk kena ligan dengan SPRM ni, atau badan-badan pencegah rasuah dunia ni, ialah orang-orang yang sudah ada jawatan, bergaji besar dan ada kuasa. Payahlah nak jumpa orang miskin tak ada apa ni rasuah, kena tangkap rasuah, payah. Kena tangkap curi tin Milo, tin susu tu ada lah. Tapi hak makan juta-juta ni ialah orang yang gaji dah besar-besar. Sebab apa? Kaya yang dirasai tidak cukup oleh mereka. Demikian Abu Jahal masuk ambil habis. Sampai berita itu kepada Sayyidina Abdullah bin Jahash. Lalu dia datang mengadu kepada Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Quraisy terhadap rumahnya khususnya dan kampungnya secara umum. Lalu kata Nabi SAW, "Ala tarda ya Abdullah, ay yu'tiyaka Allahu biha daran fil jannah?" Tidakkah kamu redha wahai Abdullah, Allah gantikan rumah kamu yang dirompak, yang diambil barang-barangnya itu dengan sebuah rumah yang lain di dalam syurga? Qala bala ya Rasulullah, kata Abdullah, ya aku redha wahai Rasulullah. Kata Nabi, fadzalika lak, maka bagimu sebuah rumah di dalam syurga. Lalu tenanglah hati Sayyidina Abdullah bin Jahash dan tidak ada sedikit pun rasa kerugian terhadap harta bendanya yang telah dirampas oleh Quraisy. Tuan-tuan numpan dirahmati Allah. Suatu hari Nabi SAW telah memilih 8 orang di kalangan sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim untuk melaksanakan urusan ketenteraan yang pertama sekali dalam Islam. Pertama sekali dalam Islam. Bukanlah pada awalnya direncanakan peperangan, tetapi Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengintip pergerakan sekumpulan di kalangan pembesar Quraisy. Mereka yang berlapan itu di antara yang dilantik, yang dipilih ialah Sayyidina Abdullah bin Jahash, dan Nabi SAW melantiknya sebagai panglima atau sebagai ketua, lalu dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Inilah sebabnya beliau orang yang pertama dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin, ketua kepada orang-orang yang beriman. Keluarlah mereka berlapan.
membawa satu surat daripada Nabi SAW. Dalam surat tu, sebelum itu lagi Nabi kata, wahai Abdullah, surat ini selepas 2 hari kamu berjalan baru buka. Tu dia. Nabi SAW, demikianlah halnya dalam para sahabat itu memang dikenali oleh Nabi SAW. Nabi tahu luar dalam mereka. Tapi dalam bab urusan keselamatan dan juga ketenteraan, rahsia, strategi itu sangat diambil berat oleh Nabi SAW. Dipatuhi oleh Sayyidina Abdullah bin Jahash, mereka pun keluar menuju ke arah yang disuruh oleh Nabi SAW. Selepas 2 hari mereka berjalan, mereka berhenti di satu tempat, lalu mereka pun, Sayyidina Abdullah pun buka surat yang dititipkan kepadanya oleh Nabi SAW. Kata Nabi, wahai Abdullah, jika engkau lihat dan baca kitabku ini, yakni suratku ini, maka teruslah engkau berjalan sehingga sampai di satu tempat yang bernama Nakhlah, yang ia terletak antara Taif dan juga Mekah. Di situ bersembunyilah kamu di dalam kebun-kebun yang ada untuk kamu mengintip pergerakan Quraisy. Kemudian sampaikanlah berita tentang sekumpulan Quraisy itu kepada kami di Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dia pun kata sam'an wa ta'atan. Dengar dan patuh wahai Rasulullah. Lalu dia berkata kepada para sahabatnya yang lain, yang 7 orang lagi, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk pergi ke satu tempat yang bernama Nakhlah. Nakhlah ni kebun tamar. Sampai di sana kita kena mengintip pergerakan Quraisy. Kemudian kita sampaikan berita mereka kepada Nabi SAW, dan Nabi menyuruhku supaya tidak memaksa salah seorang pun di kalangan kamu untuk pergi dengan aku. Maknanya mereka keluar 8 orang ni tak tahu tujuan. Sampai 2 hari berjalan barulah tahu tujuan. Tujuan dia apa? Nak pergi mengintip Quraisy. Dia satu urusan yang agak bahaya. Boleh menyebabkan mereka terdedah kepada kesakitan, bahkan kematian. Mungkin berlaku peperangan. Maka Nabi SAW suruh aku tanya, apa nak pi ke tak mau pi? Tak mau pi pun tak apa, pilihan kamu. Kalau nak pi, jom kita pi. Kata mereka semua, 7 orang dengan Sayyidina Abdullah berpakat, kita pakat pi. Sam'an wa ta'atan li nabiyillah. Dia pun pi. Hingga sampai di tempat yang disuruh oleh Nabi SAW. Mereka pun mengambil tempat, sembunyi, memerhatikan ada pergerakan ataupun tidak. Hinggalah lintas datang dari jauh. Mereka lihat dari jauh. Mereka melihat daripada jauh sekumpulan di kalangan Quraisy yang membawa barang dagangan yang begitu banyak. Dalam kumpulan itu ada 4 orang di kalangan bangsawan Quraisy. Mereka ialah Amr bin Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Uthman bin Abdullah dan saudaranya Al-Mughirah bin Abdullah. Mereka membawa barang perniagaan Quraisy yang sangat banyak. Yang Nabi SAW suruh intip, perhati dan hantar berita adalah kerana Nabi nak ganti balik barang-barang orang Islam di kalangan Muhajirin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah. Apa yang berlaku, tuan-tuan dirahmati Allah? Nabi tak suruh pun mereka pergi tahan ke pergi halang. Tengok, perhati, hantar mai berita. Ketika itu, pada hari mereka sedang mengintip dan kafilah itu melintas di hadapan mereka, adalah hari terakhir daripada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini sangat dibesarkan oleh orang-orang Quraisy atau masyarakat jahiliyah, yang mana mereka tak akan berperang dan tidak akan memerangi sesiapa pun pada 4 bulan haram itu. Apa 4 bulan haram itu? Itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Kalau orang ni duduk tengah perang, esok masuk Rajab, berhenti. Dalam jahiliyah pun
Ada ketika banyak masa mereka patuh. Ada ketika mereka langgar. Lalu datang Islam mengiyakan bulan-bulan haram ini. Dilarang berperang di dalamnya kecuali jika diperangi boleh mempertahankan diri. Maka apa yang berlaku tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Mereka menjadi confused. Kalau kita nak perangi mereka, sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkanlah orang yang melintas depan kita tu, hak duk buat kita teruk, hak duk balas harta satgi hak nu 13 tahun tuan-tuan. Tinggal depa hijrah pergi Madinah pun duk kacau lagi. Jadi timbul rasa nak ambil balik hak mereka, nak balas balik apa yang pernah dilakukan ke atas mereka dahulu. Lalu kata mereka, in qatalnahum fa innama naqtuluhum fi syahril haram. Kalau kita berperang dengan mereka, bermakna kita perang pada bulan haram. Masalah. Ini dilarang. Dan orang Arab memang akan marah sungguh. Tapi kalau kita biar mereka pergi, mereka akan terlepas. Dan bila mereka masuk ke dalam tanah haram, kita tak boleh buat apa dah. Tanah haram pun tidak ada sesiapa pun boleh disakiti di dalamnya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mereka pun bincang dan bincang. Akhirnya mereka kata, lah, kita kena serang juga mereka. Mereka pun serang. 2 orang dibunuh, 2 orang ditawan, dan seorang dibunuh, 2 orang ditawan, seorang lagi terlepas. Lalu mereka bawa balik 2 orang tawanan ni dengan harta atau barang dagangan yang begitu banyak yang dibawa oleh kafilah tersebut. Pulang mereka ke Madinah. Sampai saja di Madinah, beritahu Nabi SAW apa yang berlaku. Nabi marah mereka. Ya, kata Nabi, wallahi ma amartukum biqital. Aku bukan suruh hampa pergi perang pun. Aku hanya suruh hampa perhati dan dapatkan khabar tentang mereka dan hantar kat kami. Mereka ni berapa orang, bawa barang banyak mana, mereka nak lalu tang mana, hantar mai kat kami. Maka Nabi pun pegang sat 2 tawanan itu. Nabi layan mereka dan Nabi tak mau sentuh sikit pun barang yang dirampas dalam peristiwa peperangan itu, kerana dia berlaku pada bulan haram. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang terjadi? Yang terlepas lari itu sampai di Mekah, dia cerita bahawa kami diserang oleh tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy bila dengar, dia berkata, Muhammad yang duk habaq macam ni baik, yang tu lah baik, yang ni lah apa? Dia perang di bulan haram, ini amat memalukan. Amat memalukan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ketika itu 8 orang sahabat ni, terutamanya ketua mereka Abdullah bin Jahash, berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Malu, rasa bersalah, sangat-sangat. Maknanya resah. Sebab apa? Mereka khalafu amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengingkari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila kedengaran dari jauh orang berbisik menyatakan haula khalafu amra Rasulillah, depa ni tak ikut arahan Nabi sungguh. Nabi habaq jangan perang. Tengok je. Hingga itu memburukkan Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Namun ada hikmah di sebalik apa-apa peristiwa yang berlaku. Sebab itu di awal kuliah kita dahulu kita dah terang bahawa para sahabat ini ialah hum adatu wa alatu tasyri'. Maka ni adalah alat yang Allah guna untuk mensyariatkan. Maknanya Allah tentukan mereka ni buat apa? Turun hukum. Allah ni tentukan mereka jadi apa? Tinggal apa? Langgar apa? Buat apa? Turun pensyariatan. Lalu digezet sebagai salah satu daripada hukum yang terdapat di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan keresahan mereka berlalu begitu panjang. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membacakan
ayat daripada surah Al-Baqarah 217, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Jahash dan para sahabatnya yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan haram, iaitu apa hukum berperang di dalamnya. Qul, beritahu mereka, qitalun fihi kabir, berperang pada bulan haram adalah satu kesalahan besar. Tapi wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Tapi menyekat dakwah di jalan Allah, kufur dengan Allah, menghalang Masjidil Haram daripada digunakan untuk menyembah Allah, mengeluarkan penduduk-penduduk Mekah yang beriman daripadanya, itu dosanya lebih besar di sisi Allah, dan dosa-dosa hasil daripada perkara tadi itu lebih besar daripada berperang di bulan haram. Ni punca atau sebab turun ayat ni. Kita orang Melayu ni pantang kalau orang kata kita baca ayat ni, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nampak fitnah aku noh, fitnah lagi berat daripada bunuh. Tu time dia kena, time dia kata kat orang. Dia tak ingat langsung ayat tu. Dipanggil istidlal fi ghairi mawqi'ih. Kadang-kadang kita ni ambil dalil bukan pada tempatnya. Bukan pada tempat dia yang tu. Yang kata fitnah ni dalam bahasa Arab bukan tuduh. Fitnah ni adalah apa-apa yang berbentuk ujian yang menguji iman. Itu makna dia fitnah. Ala kulli hal, turun ayat ni, Nabi pun baca, para sahabat pakat emas, peluk dia bah. Ucap tahniah. Minta maaf lah sebelum ni kami duk kenen-kenen, duk pali, duk kata apa, minta maaf sungguh. Subhanallah, bayangkan tuan-tuan dirahmati Allah. Orang-orang yang ayat Quran turun kerana mereka. Dan akan dibaca sepanjang zaman sehingga kiamat. Ayat-ayat ini yang menyebut tentang perilaku mereka yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ambil harta rampasan itu, harta perdagangan itu, dan Nabi minta tebusan daripada dua tawanan itu. Ahli keluarga mereka ni kalau nak, kena bayar tebusan. Dan Nabi SAW mengambil sebahagian daripada harta rampasan yang dibawa pulang oleh Sayyidina Abdullah bin Jahash bersama dengan para sahabat yang lain. Kemudian berlaku peperangan Badar selepas itu. Dalam peperangan Badar, Sayyidina Abdullah bin Jahash di antara tokoh sahabat yang sangat terkemuka dalam menewaskan tentera musyrikin Mekah. Setelah itu datang pula peperangan Uhud. Inilah medan syahid atau medan syahadah Sayyidina Abdullah bin Jahash. Tuan-tuan dirahmati Allah. Belum berlaku peperangan, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, yang dia ni memang kawan rapat dengan Sayyidina Abdullah bin Jahash. Dia juga, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas juga turut serta dalam misi yang Nabi hantar sebelum ni tu. Dia menceritakan, bila kami berada di medan Uhud, duduk dalam saf, bersedia untuk berperang dengan musyrikin Mekah, aku kata Sayyidina Abdullah bin Jahash, ala tad'u Allah, tidakkah kamu mahu berdoa kepada Allah? Ni kita nak perang ni, doalah sikit. Faqultu bala, baik, aku doa. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas doa, Sayyidina Abdullah bin Jahash aminkan. Apa doa Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas? Katanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, jika aku bertemu dengan musuh, maka jadikanlah musuh yang aku bertemu dengan dia itu seorang yang sangat kuat, seorang yang sangat tangkas. Lalu aku berperang dengannya dan dia memerangi aku. Kemudian, ya Allah, berikanlah kemenangan kepadaku untuk mengatasinya. Lalu aku membunuhnya dan mengambil segala apa yang ada di isinya. Sayyidina Abdullah bin Jahash pun kata, amin. Baik.
Kemudian dia berdoa pula. Ni di antara sifat baik para sahabat. Saling berdoa dan mengaminkan. Pertama, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas doa. Yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Jahash pula berdoa. Apa doa dia? Ya Allah, urzuqni rajulan syadidan haradu. Ya Allah, berikanlah aku musuh yang sangat kuat. Yang bila aku berperang dengan dia, dan dia berperang dengan aku, lalu dia tewaskan aku. Maknanya, dia bunuh aku. Kemudian, dia potong telingaku dan potong telingaku dan potong hidungku. Kemudian setelah aku dibangkitkan semula, bertemu denganmu, ya Allah, engkau akan bertanya kepadaku, ya Allah, kenapa telinga dan hidungmu dipotong? Aku akan jawab, telinga dan hidungku dipotong keranamu dan kerana Rasulmu. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, amin. Mereka pun pergi berperang. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, benarlah doa kedua-dua mereka. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas perang dengan orang yang kuat dan dia berjaya bunuh. Adapun Sayyidina Abdullah bin Jahash, selepas tamat peperangan, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, aku meninjau-ninjau medan perang itu. Lalu di antara yang gugur, korban syahid, aku dapati di kalangan mereka ialah Sayyidina Abdullah bin Jahash. Dan memang benar aku dapati hidung dan telinganya dipotong. Dan kedua-duanya disangkut di sebatang pokok dan diikat dengan benang. Ya Rabb, Allah perkenankan doanya. Ni doa ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukanlah minta bala atau musibah. Kita kena faham, ia hanya permintaan. Bukanlah dia pergi tunggu nak bagi orang mai kerat dak, dia perang sungguh. Tapi peperangan Uhud ni peperangan balas dendam. Kita duk dengar selalu Sayyidina Hamzah sahaja yang dibongkar perutnya, dibuang. Sebenarnya ramai lagi sahabat lain yang dikelar-kelar, dipotong. Kerana apa? Quraisy depa marah sungguh sebab kalah dalam perang Badar. Kali ni bila depa menang, depa buat nayah sungguh. Walaupun para sahabat Nabi telah gugur, telah jatuh syahid, mereka tetap menganiaya tubuh badan mereka yang telah mati itu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalu Nabi SAW memuliakannya dengan menguburkannya bersama dengan Sayyidi Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi kebumikan Sayyidina Abdullah bin Jahash dengan pak menakan dia Hamzah bin Abdul Muttalib dalam satu liang, dalam satu kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka, merahmati mereka dan memberi kepada kita peluang untuk kita sama-sama dapat mengambil semangat daripada kisah hidup mereka. Perjuangan mereka yang panjang, yang kita kata tak boleh diulangi oleh sesiapa. Bayangkan tinggal rumah yang besar, tersergam indah, dengan harta yang banyak, tak mampu untuk dibawa sekali, berhijrah ke Madinah, lalu diambil, diceritakan, ia sedih. Tetapi kerana balasan mereka adalah syurga, hilang kesedihan itu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mereka berperang. Perang adalah perkara yang sangat berat. Perang adalah perkara yang sangat menakutkan dan menyakitkan. Namun, dalam peperangan itu, apa yang mereka harapkan ialah mereka dapat bertemu dengan Allah, dengan pakaian mereka yang berdarah itu, dengan tubuh badan mereka yang dilukai, dengan anggota mereka yang dipotong. Ia adalah sebagai bukti bahawa mereka benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh, kita yang tak pernah darah tumpah setitik pun kerana Islam, peluh pun tak berapa nak keluar banyak kerana Islam, tunggu apa lagi? Buatlah kebaikan yang banyak kerana Allah, kerana agama Allah. Moga-moga kita dapat menyelusuri para sahabat Nabi SAW, dapat masuk juga ke dalam syurga bersama mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah selepas ini kita dengan Sayyiduna Abu Ubaidah Al-Jarrah, aminu hadhil ummah.